Dia boleh buat simpul. Tak boleh kita kata ni puak-puak yang membenarkan orang makan benda yang haram dan orang makan yang haram masuk syurga, dia kata. Oh, tu tambah lagi pula dah. Mu ni masuk neraka, mu ni bodoh masuk neraka. Dia duk fikir macam tu, dia sangka orang lain pun fikir macam dia. Dia pada bahas masalah masuk neraka ni, panjang cerita. Saya nak sentuh sikit lah bab ni. Saya bukan nak jawab-jawab ni, tapi saya nak sebut pasal hukum. Tuan-tuan, dalam agama dia panggil ni, masuk bab satu bab tentang pembahasan tentang ilmu. Dia panggil lazimul qaul laisa biqaul. Apa yang kita boleh faham orang tu kata, kita tak boleh kata dia kata selagi dia tak kata. Kita faham, mungkin boleh faham, tapi kita tak boleh put the words in his mouth. Tak boleh kita ambil perkataan tu bubuh dalam mulut dia supaya ya taqawul. Tak boleh. Contoh, macam kita kata benda ni Nabi tak buat, jatuh bid'ah. Kita banyak tu saja. Setengah orang pasal dia biasa duk menerakakan orang. Depa kata siapa yang baca Yasin masuk neraka. Tak ada siapa kata. Kita kata tidak sunnah. Kalau dia tahu misalnya mudawamah ke atas itu mukhalafah dengan sunnah. Bukan kata Yasin tu salah, Yasin tu depa kata Yasin tak berguna, dia tambah. Ini dia bubuh perkataan pada mulut orang. Orang cakap bab itu. Bab itu. Maksudnya kalau macam tu tidak sunnah. Macam kalau kita kata satu orang, kita jangan mereka, kita kata jangan baca Fatihah semasa rokok. Depa tu surah Fatihah pun tak suka dah. Boleh kita buat kesimpulan tu? Dia bukan masalah surah Fatihah, dia kata jangan baca masa rokok. Bukan surah Fatihah tu yang bersalah. Tuan-tuan kena faham kaedah. Bila orang kata hari Jumaat baca surah Kahfi, bukan, tidak ada hadis yang sahih suruh baca surah Yasin. Yang tu ya. Depa tu kata siapa baca Yasin masuk neraka, tok nenek kita semua dulu masuk neraka. Tengok dia punya tambah. Neraka bukan urusan kita. Siapa yang hatta dalam benda-benda yang jelas pun kita kata dosa. Dosa tu memanglah dosa membawa pada neraka, tapi orang tu belum tentu masuk neraka. Pelacur lagi pergi minum anjing Tuhan ampun. Sebab tu kita, tapi bila orang tu dia punya gambaran kepala dia memang macam tu, dia sentiasa sangka orang kata aku masuk neraka. Dia yang create benda tu, kemudian kadang-kadang akhirnya mai keluar sendirilah. Dia kata okey, tak apa. Saya nak cerita lazimul qaul. Kita jangan bubuh benda yang orang tak kata, yang kita andaikan. Sedangkan kalau kita tanya dia mungkin maksud lain. Sebab itu di dalam agama, tuan-tuan, sehingga orang tu nampak menghina agama pun kita tak boleh kata dia kafir, sehingga iqamatul hujjah, tegakkan hujjah. Kata orang tengah baca Quran, kau tu baca Quran, seorang mai kata tak boleh pakai, zahirnya kafir. Macam mana orang baca Quran kau kata tak boleh pakai? Quran tak boleh pakai. Tapi kita tak boleh mengkafirkannya, melainkan setelah kita tanya dia. Iqamatul hujjah, tegakkan hujjah. Kenapa kau kata dia kafir? Kenapa kau kata tak boleh pakai Quran? Bukan aku kata Quran tu tak boleh pakai, aku kata dia tu tak boleh pakai. So kita nak kena tengok, takut ada benda lain. Itu dia panggil iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah. Macam itulah manusia sepakat minum arak masuk neraka. Haram masuk neraka. Di atas tajuk arak tu saja. Orang yang minum ini personal. Nak kena tengok. Kerana dia bukan minum saja, mungkin lepas tu dia taubat.
Mungkin lepas tu berlaku. Dia tu nama sekian-sekian. Adakah kita confirm ahli neraka? Nanti dulu. Perbuatan itu membawa masuk neraka. Itu maksudnya. Tuan-tuan, satu lagi, hukum ni benda yang kita tafsirkan. Misalnya, kita semua percaya tentang adanya jin. Percaya? Tuan-tuan percaya ada jin? Jin betul ni? Bukan jin pelakon ke apa? Jin betul? Percaya? Percaya. Ada surah jin dalam Quran tu. Dan Allah sebut jin dalam Quran. Minal jinnati wan nas, surah jin. Satu hari kita kata, satu orang kata kat kita, weh, aku lalu kau tu tadi aku nampak jin. Tiba-tiba kita kata pada orang tu, bukan dia tarak jin lah, jin macam mana? Tu bayang tu. Oh, hang ni tak percaya wujudnya jin. Hang menentang Al-Quran. Hang boleh keluar akidah. Boleh tak macam tu? Boleh tak? Bukan kita tak percaya tentang wujudnya jin. Kita tak percaya jin ada cerita tu. Tuan-tuan, saya bukan nak patah balik isu-isu ni bangkit. Benda-benda yang haram ni, misalnya kita kata yang ni haram dimakan, termasuk benda yang diharam. Orang ni kata tak termasuk dalam yang diharamkan tu. Macam kes yang mereka bincang baru ni lah. Bukanlah nak panjang kes tu, kes darah ikan. Adakah dia daman masfuhan yang dimaksudkan oleh Quran? Ataupun dia tak termasuk dalam benda tu? Itu isunya, bukan orang tentang kenyataan Quran tentang daman masfuha tu. Orang kata ini termasuk dalam itu, kategori itu, ataupun dia dikecualikan daripada kategori itu. Saya nak buat contoh yang lain. Khilaf fiqh. Satu orang pakai purdah perempuan. Dia jumpa dengan satu orang perempuan lain tidak pakai purdah. Dia menganggap wajah wajib ditutup. Berdosa kalau tak tutup. Seorang perempuan lagi, dia di atas qaul, muka dengan kedua tapak tangan dia bukan termasuk dalam aurat yang wajib ditutup. Dan masalah ni khilafiyah. Jadi perempuan dia kata muka aurat kena tutup. Perempuan ni kalau kata muka tak kena tutup, bukan aurat. Boleh tak perempuan yang tutup purdah ni, pakai purdah ni kata hang menolak kewajipan menutup aurat dan menganggap menutup aurat itu tak wajib? Boleh tak dia kata? Tak boleh, sebab muka yang dia takrifkan sebagai aurat tidak aurat di sisi wanita ini, di atas mazhab yang dia pegang. Khilaf. Dia yang pegang, tak apalah, dia peganglah qaul tu. Tuan-tuan faham nak cerita ni? Supaya tuan-tuan kelas. Bukan masalah nak cerita orang lain, nak cerita kita ni dalam membahaskan fiqh. Dia di sisi dia bukan aurat, di sisi awak aurat. Oleh kerana awak yakin yang itu, maka awak peganglah yang itu. Dia yakin yang ini, dia pegang yang ini dengan dalilnya. Kena khilaf ni ada hujah belakang. Dia tak boleh kata dia ni tolak ayat kewajipan menutup aurat dalam Quran. Tak boleh kata gitu. Orang yang buat kesimpulan macam tu, sama ada dia terlalu naif di dalam ilmu pengetahuan agama ataupun terlalu emosi. Dia boleh buat simpul. Tak boleh kita kata ni pok-pok yang membenarkan orang makan benda yang haram, dan orang makan yang haram masuk syurga, dia kata. Oh, tu tambah lagi pula dah. Kita dalam semayang, kita bahas ni bab ni. Baca Fatihah.
Fatihah dibaca dalam solat. No doubt. Baca dalam solat. Sekarang imam baca Fatihah. Kita di belakang imam. Nak baca Fatihah kata. Ada dua. Satu mazhab kata, sekalipun imam baca Fatihah, lepas imam baca, kita pula baca Fatihah. Satu mazhab sah. Dengan dalil-dalil hujah ila Fatihatul Kitab yang kita baca dalam hadis. Satu mazhab pula kata, bila imam baca, kita tak payah baca. Di atas dalil yang kita sebut juga hari itu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Bila orang baca Quran, kamu dengar. Wa ansitu, dan kemudian. Macam mana pula imam baca, kita baca. Jadi dia baca untuk siapa? Siapa yang nak dengar? Dia pakai hujah macam tu. Kedua-duanya ialah mazhab yang muktabar di dalam fiqh. Tak bolehlah. Hang tak baca Fatihah tadi? Dia kata dah imam baca, aku tak baca. Kan ketiga baca. Hang ni menolak Nabi kata wajib baca Fatihah. Hang ni memang tak hormat kat Nabi. Dia tak boleh kata macam tu, sebab bukan kau untuk menolak Nabi. Dia faham apa yang Nabi kata, seperti itu maksudnya. Selama ni, kadang-kadang orang ni, dia duk habaq kata, mereka kena hormat khilaf fiqh. Alhamdulillah, kita perlis, kita memang ajak hormat fiqh ni. Khilaf ni. Siapa yang main kuliah kita daripada awal sampai habis, dan dengarlah kuliah di negeri Perlis ni kebanyakannya, memang mengajar adab tentang fiqh ni. Kita luas memang fiqh ni. Alhamdulillah. Bukan kita ada kelemahan, semua kita tak nafikan, tapi Alhamdulillah kita melihat tak ada lagi orang kita yang kata di Perlis dia kata siapa yang semayang baca bismillah kuat masuk neraka. Ni mangkak ni. Mangkak ni. Dia dah selama ni cara fikir dia macam tu, mu ni masuk neraka, mu ni bodoh masuk neraka. Dia duk fikir macam tu, dia sangka orang lain pun fikir macam dia. Sebab itu tuan-tuan, semua orang bila dia pencuri, dia tak boleh dapat faham kalau ada orang jaga satu benda, ada peluang mencuri, tak mencuri. Dia tak boleh faham. Kita tak biar dia jaga. Oh, takkan dia tak curi, ada peluang. Sebab dia selama ni pencuri. Jadi dia tak boleh faham orang lain tidak seperti dia. Bila orang khilaf dalam fiqh, sebab tu yang timbul kata, dia Perlis siapa baca kunut masuk neraka, dia kata. Dia mangkak ni lah. Kan dia mangkak ni maksud, tak tahu tuan-tuan faham ke tak? Dia makar ni nakai lah, nakai. Dia sebab dia duk faham bila orang tu kata Nabi tahu orang tu telah hukum masuk neraka. Pasal selama ni otak dia macam tu. Sedangkan kita melihat sudut khilaf fiqh, kaul yang lebih kuat, kaul yang lebih ni yang kita pilih di atas alasan. Itu alasan kita. So tuan-tuan, lapang dada dalam fiqh. Dalam fiqh kena lapang, tapi dalam akidah kena jelas. Tak boleh minta kat pokok, minta kat lembu ke. Lembu pun makhluk Allah juga, dia doa kat Allah. Tak boleh macam tu. Akidah jelas. Tapi kadang-kadang akidah berterabur. Semua boleh. Panggil pokok boleh, panggil wali tu ni semua boleh. Mai fiqh masuk neraka straight. Akidah yang perlu dipertahankan. Yang tak akidah tak apalah, ada qaul lagi, bolehlah semua. Mari hitam fiqh satu je. Tak boleh dua. Pendapat lain masuk neraka. Tak boleh macam tu. Ni umumlah saya cerita. Ada berkenaan dengan, ada orang kata tidak berkenaan dengan yang hidup dan mati, tapi yang ni berkenaan dengan yang hidup dan yang mati. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.